Uh, untuk menjawab soalan itu, iaitu kenapa kita selalu menyalahkan kaum lain atau kelompok bukan Melayu yang lain, ada sebab dia. Okay. Malangnya sebabnya itu akan menjawab kegagalan cara kepimpinan politik Melayu yang diberi amanah untuk memimpin orang Melayu ini. Apa dia? Yeah. UMNO selama ini sebagai parti yang dikatakan membela orang Melayu mengamalkan pendekatan model apa yang dinamakan sebagai model payung, atau dalam bahasa istilah politiknya dipanggil patronage, political patronage, iaitu perlindungan politik. Tapi saya tidak suka guna perlindungan dengan maksud patronage. Saya lebih suka menggunakan perkataan payungan. Memayungi. Downside ataupun efek negatif dalam payung itu apa dia? Dia terpaksa memastikan orang Melayu terus menyokongnya melalui perlindungan yang mana dalam rangka untuk memayungi itu mereka terpaksa menyuap orang Melayu. Okay. Ya. Kalau istilah sebelum ni kita dengar makan dedak. Oh, makan dedak kan. Ya. Kamu tak dengar tu? Ada pernah dengar apa? Makan sagon tu, sagon. Sagon. Jadi itulah sebab apa nak bagi dia orang. Aku lindung kau, kau dia kau sokong aku, sudahlah. So dia tidak fikir macam mana dia nak empower orang Melayu. Bagaimana dia nak menanam nilai-nilai mulia untuk supaya orang Melayu boleh bersaing. Ada, bukan tidak ada. Tak betul lah kalau saya kata tidak ada. Maksudnya ada usaha untuk memperkasakan ekonomi orang Melayu. Betul, ada. Saya tidak nafikan. Tapi dengan melihat cara dan pendekatan itu yang bersifat payungan menyebabkan orang Melayu seolah-olah bergantung sepenuhnya kepada kuasa ini dan mereka kemudian menggunakan payungan ini ke atas orang Melayu untuk kepentingan politik dia. Paling buruk dengan semua ini ialah pada waktu yang sama dia suruh orang Melayu bangun sebagainya, tapi pada waktu yang sama golongan elit Melayu ni, kita namakannya sebagai elit kerana mereka ini elitis politik yang hanya memikirkan tentang kuasa tapi tidak memikirkan apa kebaikan kuasa mereka itu nak diberi kepada yang bawah. Kalau dibagi pun yang bagi yang tulang-tulang, yang apa. Rampas. Jadi apa yang berlaku? Sambil-sambil itu dia rampas, dia menjarah untuk kepentingan kelompok parti dia dan kaum keluarga dia. Baik. Untuk mewajarkan semua ni supaya orang Melayu tidak sedar dengan perbuatan mereka, satu, mulut dah penuh sagon. Apa sagon? Sagon. Mulut dah penuh dedak. Tak boleh nak cakap. Dia bila orang Melayu sikit bangkit untuk tegur orang Melayu yang lebih mungkin melihat kita ni jadi mangsa ni, apa dia nak jawab? Itulah jawapan dia. DAP ni bahaya kepada orang Melayu. Dia nak hapuskan hak orang Melayu. Orang Cina kita perlu lihat sebagai musuh. Bangsa ini bahaya. Bangsa ini akan merosakkan negara. Mereka merancang untuk memastikan orang Melayu ini tidak ada kuasa ekonomi. Tapi pada waktu yang sama mereka nak tutup sebenarnya segala kepincangan dan kehakisan maruah mereka itu melalui menimbulkan ancaman teori konspirasi kaum lain. Tapi pada waktu yang sama dengan itu dia dapat menguasai payungan yang telah dibina selama ini. Jelas. Inilah hari ini hasil yang kita terima. Apa dia? 1MDB. Betul lah tu. Inilah hasilnya. Contoh terjelas. SRC. Betul tak yang saya kata ini? Betul. Sebab itu diwajarkan oleh pelaku rasuah itu. Apa dia kata? Saya buat ini untuk parti saya. Dan diterima oleh orang-orang yang menikmati habuan ini, hasil payungan ini. Dia tolong kita, apa masalah? Kalau tak ada dia, macam mana parti kita nak maju? Walhalnya ia telah mengheret orang Melayu kepada satu perangkap
yang mana orang Melayu merasakan bahawa akhirnya buatlah apa pun tak apa, termasuklah hilang maruah kerana rasuah, asalkan Melayu. parti aku dapat jaga, orang Melayu aku dapat bagi payungan. Di sinilah gagalnya pendekatan ini Ya. yang orang Melayu hari ini merasainya daripada kesan-kesan. So, apa ni Ustaz Saiful? Ya. Kalau nak bagi orang makan, boleh. Tapi kita selalu dengar kan, ajar dia cari makan lebih baik pada bagi dia makan. Makan. Ajar orang itu cara menangkap ikan lebih baik daripada memberi ikan padanya setiap hari. Betul. Oleh kerana mereka tidak memikirkan kalau dia takut kalau kawan ni lebih cerdik pada dia, dah pandai tangkap ikan, dia tak minta dah dekat kawan ni. Yalah. Dia kata, mengapa aku nak duduk bawah kau, aku pun dah boleh tangkap ikan. Jadi tidak ada empowerment kepada orang Melayu. Akhirnya terperangkaplah orang Melayu dalam, saya namakan sebagai minda terkepung, siege mentality. Ya. Ketika itu mudahlah bagi para pemimpin Melayu ini untuk menyalahkan orang lain. Maka akhirnya mereka terkepung. Bila terkepung, nombor satu, dia prejudis kepada kaum lain. Ya, ya. Bila terkepung, dia akan merasakan orang lain sentiasa mengancam dia. Bila terkepung, dia akan sentiasa mengharapkan kepada payung yang selama ini dia rasa kerana itu dia boleh hidup. Sedangkan kalau dia bebaskan diri dia daripada kepungan ini, wah, dia akan lihat, ya Allah, dunia ni sangat besar. Kenapa aku tidak tahu untuk menangkap ikan? Betul. Kenapa aku tidak tahu untuk berdiri sendiri? Kenapa aku perlu payungan? Bertongkat istilahnya ya. Oleh itu kita memerlukan satu pendekatan baru. Ya. Itu kewajarannya. Ya. Kita memerlukan satu bentuk model. Apa modelnya? Modelnya lebih kepada orang Melayu dari kepimpinan yang tadi melihat memerdekakan mereka daripada kepungan mentality ini untuk memberikan mereka idea yang progresif, idea yang inklusif. Kalau kita tak dapat nafikan, duduk di Malaysia ni mana boleh ada, kita kata orang lain tak boleh, ada orang Cina, ada orang India, itu dah menjadi satu teras kepada negara ini, pembinaan negara ini. Maka bila kita ada idea, idea itulah yang akan memberikan kekuatan kepada orang Melayu untuk mengeluarkan diri mereka daripada mentaliti. Sebab mentaliti ini yang dikepung ni, dia tak ada idea. Sebab dia hanya ngangang aja. So, kita bagi dia supaya berfikir. Satu. Yang kedua, nilai. Politik nilai. Nilai inilah yang akan menyuntik maruah yang hilang tadi. Tidak akan ada orang Melayu kalau dia faham nilai-nilai sebenar, tidak akan ada orang Melayu yang akan menyokong perasuah yang telah merampas harta negara. Tidak ada orang Melayu yang akan mengagungkan orang yang selama ini terbukti dia salah. Sekarang ni soal dia hanya nak tunggu rayuan saja. Betul. Rayuan pun dah lalui beberapa peringkat ini yang terakhir. Ya. Ditangguh-tangguh lagi pula. Ditangguh lagi. Oh, tidak mungkin dia akan sokong. Sebab itu maruah dia. Ya. Tidak mungkin orang Melayu akan menyokong parti-parti yang selama ini menjadikan dia merana hasil berpuluh tahun, menyebabkan hari ini dia terperangkap di dalam jerangkap sendiri. Maka politik idea, nilai adalah jalan untuk orang Melayu maju ke hadapan, dan masa itu dia tak akan tengok bangsa lain sebagai ancaman. Dan lebih penting, kalau kepimpinan Melayu itu membawa hasrat ini melalui pembikinan dasar yang menuju ke arah idea dan nilai, seperti yang pernah kita ketengahkan, iaitu dasar rahmatan lil alamin, dasar SDG, Sustainable Development Goals, dasar menghormati bangsa, agama lain, kaum lain, semua yang kita sebut dalam rangkuman rahmatan itu. Apa orang Melayu nak takut? Saya kira dengan itu orang Melayu mungkin lebih maju. Soalnya orang Melayu nak bebas diri daripada payungan ini, kena ada kekuatan diri dan melihat bahawa ada orang Melayu lain, ada kepimpinan lain yang boleh mengeluarkan mereka daripada kepempungan ini.